Baik, sesi persekolahan bagi pelajar sekolah menengah bagi negeri Johor, Kedah, Kelantan dan Terengganu bermula secara rasmi hari ini. Manakala bagi negeri-negeri lain akan memulakan sesi persekolahan esok. Dan bagi mengulas lanjut mengenai pembukaan sesi persekolahan bagi murid sekolah menengah ini, kita bersama dengan Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Ali Hassan, Presiden Majlis Permufakatan Persatuan Ibu Bapa dan Guru Nasional. Prof, pertama sekali, Ya, apa kebimbangan pihak PIBGN apabila sesi persekolahan bersemuka ini diteruskan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tak mau saya rasa ibu bapa penjaga dan juga kalangan kaum pendidik juga rasa bimbang, adanya kebimbangannya. Pertama, dilaporkan ada kluster sekolah yang positif COVID ini. Kedua, saya rasa di kalangan pendidik pun belum ada vaksinasi untuk mereka. Ketiga, dilihati ada juga kelonggaran SOP yang tak dilaksanakan atau diperketatkan. Keempat, saya rasa ibu bapa juga dan penjaga pada masa yang sama mereka tak ambil berat tentang perjalanan anak-anak dari rumah ke sekolah dan rumah ke sekolah dan SOP itu tak dipatuhi. Kelima, yang biasa dilihat semasa persekolahan sekolah rendah ialah soal semasa kemasukan dan keluaran anak-anak dari sekolah yang mana mereka berebut dan sesak-sesak. Yang ini perlu diperhatikan dengan baiknya dan diperketatkan, ambil langkah-langkah yang sewajarnya. Prof, kita memahami kebimbangan tersebut, namun sesi persekolahan secara bersemuka ini mungkin ditunggu-tunggu oleh segelintir ibu bapa yang mungkin tidak lagi mampu untuk melakukan sesi pembelajaran di rumah ataupun secara PDPR. Mungkin ada saranan ataupun pendekatan lain yang boleh dikemukakan kepada Kementerian Pendidikan agar sesi pembelajaran ini bukan hanya sahaja dilakukan secara bersemuka tetapi dilakukan secara hybrid. Maksudnya ada yang dilakukan secara bersemuka dan ada juga yang dilakukan di rumah bagi mengurangkan risiko jangkitan ataupun berada di tempat yang sesak. Betul. Saya rasa ibu bapa ada yang mungkin saya gunakan istilah paranoid, yang rasanya takut hantar anak-anaknya ke sekolah disebabkan yang kebimbangan yang saya nyatakan di atas tadi. Tetapi walaupun saya kira pihak kementerian telah menyediakan dan mengadakan satu SOP yang agak rapi. Pertamanya misalnya KKM dan juga PPD daerah akan bertindak segera apabila berlakunya kalau adanya penularan COVID ini. Dan langkah yang sepatutnya saya kira mungkin akan dilaksanakan ialah pertama, jika adanya penularan COVID di sekolah-sekolah, pertama mungkin ada arahan daripada KBKM, KKM dan PPD daerah akan menuntut sementara sekolah itu. Tetapi selepas itu saya kira perlulah diteruskan langkah-langkah pendidikan. Saya mencadangkan dan saya rasa ini dilaksanakan. Kita patut laksanakan PDPR yang hybrid, iaitu PDPR rumah dan juga bersemuka. Sekarang ni pun saya sendiri mengalaminya di jabatan-jabatan atau di tempat kerja saya bahawa kedua-dua PDPR ataupun online dan juga bersemuka dijalankan bersekali. Jadi langkah yang ini wajar dilaksanakan apabila berlaku penularan, saya kira buat sementara. Sementara itu memang ibu bapa dan penjaga menanti-nanti untuk anak-anak ke sekolah bersemuka yang saya rasakan lebih berkesan dan ditindaki buat masa ini setelah hampir setahun tidak bersemuka. Walaupun saya cadangkan hybrid patut dilaksanakan. Prof, tidakkah pendekatan hybrid seperti yang Prof cadangkan sebentar tadi itu mungkin akan menimbulkan kesukaran kepada warga pendidik ataupun mungkin kepada pelajar itu sendiri kerana mereka berubah-ubah pendekatan mereka, pembelajaran secara bersemuka di sekolah menggunakan metod ataupun pedagogi yang berbeza dengan pembelajaran PDPR di rumah, dan perubahan dalam waktu yang mungkin agak singkat itu ataupun sering berubah pendekatan itu mungkinkah akan menjejaskan pembelajaran dan pengajaran dari segi pemahaman murid dan juga silibus pembelajaran? Saya merasakan tidak, kerana kita terima hakikat ini adalah normal baru.
normal yang mana kita perlu menyesuaikan diri dengan teknologi, dengan keadaan yang kita perlu hadapi waktu yang kita katakan masalah kesihatan dan ditakuti penularan COVID ni ke semua orang. Jadi kita kena menyesuaikan diri kaedah-kaedah yang hybrid ini dan saya rasa tak ada bermasalah dan ini barangkali mematangkan lagi anak-anak dan juga kalangan pendidik untuk memanfaatkan kerana masa-masa yang akan datang saya lihat perkara ini atau hybrid akan dilakukan dan ini memberi faedah kepada kedua-dua pihak dan saya percaya guru walaupun mungkin beban bertambah akan bertimbang rasa dan memberikan pengamalan ataupun pengajaran yang sebaik mungkin kepada dua pihak. Dan saya percaya dia ataupun guru bersedia dan pelajar-pelajar pun saya rasa menerima hakikatnya. Setidak-tidaknya dia tidak ketinggalan dalam pendidikan atau pelajaran masing-masing. Prof, bagi mengelakkan beban yang berlebihan kerana ketika pandemik, ketika ramai orang berada di rumah ini, definisi waktu itu seolah-olah tidak wujud kerana sepanjang masa mereka berada di rumah dan mungkin pengajar ataupun murid-murid merasakan bahawa mereka perlu menghadap peranti untuk PDPR. Tapi bagaimana beban ini dapat diberikan keseimbangan dengan dalam memastikan silibus itu tidak ketinggalan dan pembelajaran juga dapat dilakukan mengikut garis masa yang ditetapkan? Saya rasa pihak pendidik atau kementerian telah merangka apa yang diutamakan, prioriti dalam memberikan pendidikan. Yang penting mesti diutamakan. Yang kemudian barangkali ada masa untuk barangkali mengejarnya ataupun memulihkannya dalam keadaan tertentu. Mungkin nanti di masa yang terluang mungkin ada kelas-kelas tambahan untuk bersemuka atau kelas-kelas bimbingan yang diadakan pada minggu atau masa cuti sekolah yang mana akan mengizinkannya. Dan saya percaya, saya rasa ini perlu kita lakukan dalam suasana bagi saya dalam hal mungkin dalam inverted comma darurat yang perlu kita hadapi sama-sama. Berat sama dipikul, ringan sama ditinjai. Terima kasih Profesor Madya Dr. Muhammad Ali Hassan, Presiden Majlis Permufakatan Persatuan Ibu Bapa Guru Nasional di atas perkongsian itu tadi. Dan dalam masa yang sama, Menteri Kanan Pendidikan Senator Dato' Dr. Muhammad Razi Jidin menjelaskan keputusan pembukaan semula sesi persekolahan bagi sekolah menengah dibuat selepas Kementerian berpuas hati dengan analisis risiko situasi COVID-19 dibuat Pusat Kesihatan Daerah PKD di setiap negeri. Pihaknya yakin dengan kepakaran PKD dan sebarang keputusan mengenai pembukaan sesi persekolahan dibuat selepas kajian tertentu dilakukan termasuk menganalisis data kes COVID-19 di seluruh negara. Dan KPM turut mengambil kira nasihat diberikan PKD sebelum mengambil sebarang tindakan sama ada perlu menutup kelas sahaja, bangunan sahaja atau keseluruhan sekolah jika terdapat kes jangkitan COVID-19. Ikuti laporan lanjut dalam Buletin Awani seterusnya.